Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga pengerusi Surau Jumaat Asy-Syakirin dan seluruh barisan AJK Surau Jumaat Asy-Syakirin dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita bertemu kembali pada minggu yang keempat. Hari Rabu ni kita membincangkan tafsir Al-Quranul Karim dalam Suratul Alaq. Suratul Alaq juzuk yang ke-30. Kita lihat surah Al-Alaq ini adalah surah Makkiyah. Bila sebut tentang Makkiyah tak sebut tentang hukum hakam, banyak menceritakan tentang hari kebangkitan, tentang wahyu dan juga permulaan Islam. Surah ini mempunyai 19 ayat. Dinamakan sebagai Suratul Alaq kerana disebut di dalamnya Al-Alaq pada awal Suratul Alaq ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq. Jadi ada disebutkan pada ayat yang kedua. Sebab itu dinamakan Suratul Alaq. Ataupun dinamakan Suratul Iqra'. Ataupun dinamakan sebagai sebagai Suratul Qalam. Bukan Qalam yang juzuk 29, Suratul Qalam juzuk yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan seluruh makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada alaq. Alaq ini adalah darah yang berketul, darah yang berketul, dan bentuk dia seumpama ulat yang kecil. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepada kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu adalah yang paling pemurah, yang maha pemurah. Kita lihat kesinambungan ayat ini dengan ayat sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelum Suratul Alaq adalah Suratul Tin. Allah Taala menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Maka dalam Suratul Alaq menceritakan huraian ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Bagaimana sebaik-baik ciptaan tersebut? Maka disebutkan dalam Suratul Alaq, khalaqal insana min 'alaq, seolah-olah ayat ini menghuraikan ayat dalam Suratul Tin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah ini perihal hari akhirat, menjelaskan pada surah yang sebelum ini, Suratul Tin. Kemudian kita lihat dalam surah Makkiyah ini, awwalu syai'in nazala minal Quran. Ini adalah satu ayat ataupun beberapa potongan ayat yang pertama yang daripada Quran diturunkan kepada Nabi SAW untuk menerangkan tiga perkara yang penting. Perkara yang pertama, menerangkan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia ini. Manusia daripada lemah menjadi kuat. Daripada tak tahu makan sendiri, tak tahu minum, tidak tahu berjalan, daripada yang tersangat lemah menjadi yang kuat. Wal isyadah bima zawwadahu wa amarahu bihi min fadilatil qiraah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang yang mana menggunakan, berbekalkan ilmu ataupun kelebihan yang ada dengan cara membaca, dia akan mendapat satu kelebihan. Ini menceritakan tentang kelebihan ataupun fadilat membaca. Bukan sekadar membaca tetapi menulis juga. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama bil qalam. Allah Taala mengajar manusia itu dengan pena.
untuk membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tak sama dengan manusia. Membezakan manusia dengan makhluk yang lain, haiwan dan sebagainya, adalah kerana mempunyai kelebihan ilmu dengan cara membaca dan juga menulis. Perkara yang kedua, memberitahu tentang pelampauan manusia ni terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari nikmat-nikmat Allah, lalai terhadap nikmat Allah Taala yang diberikan kepada mereka. Banyak nikmat Allah sehingga manusia menjadi kaya, menjadi orang yang ternama, sehingga dia tak perlukan lagi seolah-olah nikmat Allah, sedangkan itulah nikmat Allah, tapi dia rasa dah cukup. Maka dia telah membalas nikmat dengan nikmat, ni'mah dengan niqmah. Nikmat lawan je niqmah, maknanya dia membalas satu nikmat yang Allah Taala berikan kepada dia dengan niqmah, iaitu dengan satu musibah, dengan satu bala. Dan wajib kepada manusia ini sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Bukan nikmat ini kita perlu ingkari, bukan kita rasa cukup apa yang ada, tidak. Itu yang Allah Taala rakamkan dalam ayat yang ke-6 dan ke-8 dalam suratul Alaq, kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia benar-benar cukup melampaui batas. Perkara yang ketiga, bagaimana Allah Taala menyingkap perihal Fir'aun kepada umat ini, iaitu Abu Jahal, yang mana melarang Nabi daripada melaksanakan solat, yang melarang Nabi daripada melaksanakan solat dan menyuruh manusia untuk menyembah berhala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman kepadanya dengan asyaddil azab, dengan azab yang cukup keras sekiranya dia masih berterusan di atas kesesatan, kekufuran, juga pelampauan dia. Dan Allah Taala memberi peringatan juga kepada Nabi SAW supaya jangan berpaling daripada perintah Allah, jangan tunduk kepada perintah Abu Jahal dan juga sekutu-sekutunya, seperti mana Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat suratul Alaq ini pada ayat ke-9 sehinggalah ke-19. Ara'aital ladzi yanha, sehinggalah ayat kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana penurunan surah ini, turunnya surah ini adalah antara surah yang pertama daripada Al-Quranul Karim. Selain daripada surah ini, 5 ayat yang pertama ini diturunkan kemudian, lambat, selepas mana telah tersebarnya dakwah Nabi di antara orang Quraisy, setelah mana orang-orang Quraisy menyakiti Nabi, bagaimana mereka telah memperolokkan, mengejek Nabi, dan selepas itu berlah turun ayat demi ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Kemudian kita lihat ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan sekalian makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia daripada 'alaq, segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Allah Subhanahu, kamu bacalah wahai Muhammad, dan Tuhan kamu yang sangat mulia. Allama allazi 'allama bil qalam. Dialah, iaitu Allah lah yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada manusia satu perkara yang manusia tak tahu sebelum ini. Kalla innal insana la yatgha. Tidak sekali-kali, sesungguhnya manusia ini, manusia sangat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat diri dia dah rasa cukup, tak perlu lagi bantuan daripada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kepada Allah lah tempat untuk kamu semua akan dikembalikan, yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini kalau kita lihat inna ila rabbika ruj'a, pada ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu Wa Taala alihkan daripada perkataan dia kepada kamu. Inna ila rabbika, kepada Tuhan kamu. Asalnya cerita tentang dia tiba-tiba tukar kepada kamu. Kita panggil iltifat minal ghaibah ila al-khitab. Ini menunjukkan satu ugutan, peringatan daripada Allah tentang akibat orang yang melampaui batas,
ingat suatu hari nanti kamu akan kembali kepada Allah, akan terima nasib kamu. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga pun Allah Taala ulang perkataan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian pada ayat yang ketiga, ayat yang ketiga Allah Taala ulang lagi Iqra wa rabbukal akram. Ini menunjukkan berulang-ulang Allah Taala menyebutkan Iqra, bacalah. Bila disebutkan perkataan tersebut, menunjukkan di sana ada satu poin yang penting Allah Taala nak beritahu kepada kita supaya mengambil berat perkara ini, iaitu mengambil berat terhadap pembacaan dan juga ilmu. Ulama menyatakan, apakah yang dimaksudkan oleh khalaqal insana min 'alaq? Allah Taala menciptakan manusia daripada 'alaq. Alaq ini adalah satu gumpalan darah, satu darah yang berketul, dan darah yang berketul adalah dipanggil sebagai alaqah. Berbeza dengan darah yang mengalir dipanggil masfuh. Darah yang mengalir, masfuh. Manusia yang pertama yang mana boleh menulis adalah Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan semua makhluk. Pada kalimah, pada huruf ba, Iqra bi. Ba ini satu huruf, ulama menyatakan ba ini banyak maksud. Ada yang kata bacalah bermula dengan bismillah. Setiap kali kita nak baca, tak kira lah baca buku, tak kira baca buku agama ke, baca buku yang sains ke, matematik ke, apa ke, maka mulakan dengan bismi rabbik, iaitu mulakan dengan nama Tuhan kamu, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Ataupun yang dimaksudkan dengan bi di sini, Iqra bismi rabb. Bi di sini bermaksud kamu bacalah, minta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu baca sebab kemungkinan kefahaman kamu baca tak mungkin, kamu tak faham semua, maka minta tolong kepada Allah, bantuan daripada Allah. Kita hanya mampu untuk baca, kefahaman hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bi di sini bermaksud mengambil berkat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini perintah Allah Taala kepada Nabi, iaitu jadilah kamu orang yang membaca. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Taala yang mana boleh memberikan kepada Nabi ini kefahaman dalam membaca. Nabi tak tahu baca, Allah Taala boleh, Allah Taala nak, maka Allah Taala boleh membagi kepada Nabi, boleh membaca dan juga boleh menulis, walaupun sebelum ini Nabi tak pernah membaca dan tak pernah menulis. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia ini diciptakan daripada segumpal darah. Sebenarnya manusia ini Allah Taala sebut segumpal darah kerana itu berperingkat, asal daripada air mani. Berperingkat manusia ini bermula dengan air mani, kemudian dengan kekuasaan Allah, maka air mani tersebut bertukar menjadi darah. Sebab ada orang daripada air mani nak sampai ke darah tak sampai, maka gugur. Ataupun dah ada seketul darah tapi gugur. Itu semua dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada seketul darah tadi maka bertukar menjadi mudghah. Mudghah adalah satu ketulan daging. Kemudian selepas daripada itu Allah Taala baqiyatut takhliq. Allah Taala sempurnakan penciptaannya dengan adanya tulang, daging menyeliputi tulang tersebut. Maka jadilah manusia ini sebaik-baik, sesempurna ciptaan. Sebab itu dikhususkan dalam ayat ini disebut perkataan al-insan. Sebab insan manusia, menunjukkan betapa tingginya, mulianya manusia dan betapa ajaibnya fitrah manusia. Fitrah manusia ada sifat malunya, kemudian ada tahu kotor dan juga bersih.
Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan iqra bismillah, bacalah dengan nama Allah, tapi bacalah dengan nama Tuhan kamu. Apa perbezaannya antara Rabb dengan Allah? Benda yang sama, cuma Rabb ini dia adalah satu bentuk verb, fa'al, Rabb, yang mentadbir. Allah ini kita panggil satu kata nama, asma'uz zat. Jadi berbeza. Sudah pasti menggunakan verb fa'al itu lebih mubalaghah dalam menggalakkan manusia dalam ketaatan. Bila Rabb ini, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Rabb bermaksud yang mentadbir alam ini, rububiyah. Jadi bila sebut yang mentadbir alam ini, sudah pasti dia lebih menggalakkan manusia untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan perkataan Allah. Kemudian kita lihat allazi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram, bacalah apa yang diperintahkan kepada kamu, baca wahyu dan sebagainya. Wa rabbukal akram, Allah Taala yang maha pemurah daripada manusia-manusia yang pemurah. Allah Subhanahu wa taala iringi al-qiraah. Qiraah ni pembacaan dengan kitabah, penulisan. Kerana dua perkara ini adalah dua perkara yang sangat penting, dia berkait. Kalau tuan-tuan baca saja tak tulis, ilmu tak akan lekat. Tuan-tuan tulis saja, tulis nak kena baca. Tak mungkin dia tulis tak pernah baca. Dia tulis dia tak pernah baca. Itu mustahil. Ada orang dia baca tak pernah tulis, itu perkara biasalah. Baca je dia baca, tapi tak beri kesan yang banyak lah. Sebab membaca kena diiringi dengan tulis, baru dilekat. Sebab pena tulis ni, dalam ketika mana belajar atau mendengar, tak kira lah zaman belajar atau selepas belajar, ataupun tuan-tuan yang berada di hadapan saya sekarang ni, setiap perkara yang disampaikan, tuan-tuan rasa penting, tulis. Sebab perkara ni akan lupa. Perkara yang disampaikan ini akan lupa. Tuan-tuan yang dengar tanpa pen, tanpa kertas, dianggap seperti mana manusia yang pergi medan perang tak bawa senapang apa, pergi masuk macam tu je medan perang. Sepatutnya kena ada bekalan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala iringi perkataan al-qiraah dengan perkataan al-kitabah, dengan perkataan penulisan. Allazi 'allama bil qalam, lepas iqra, baca, kemudian Allah Taala yang mengajar kamu dengan pena. Allah Taala mengajar manusia ni tulis dengan pen. Itu nikmat Allah. Cuma kanak-kanak dia ada peringkat umur, ada cara pegang pen. Dia ada pegang pen, ada 5 jari, 3 jari. Lepas tu bila dah besar dia akan faham sendiri. Itu tahap pemikiran kanak-kanak. Dan dengan cara penulisan lah, pembacaan dan juga penulisan itulah perantaraan untuk kita faham dan memberi faham kepada manusia. Seperti mana kita menjelaskan dengan lidah, seperti mana saya menyampaikan kepada tuan-tuan, saya menyampaikan ini adalah daripada kitab, daripada buku, kitab. Tak mungkin saya sampaikan tanpa kitab. Sebab terutama dalam bab tafsir, tafsir tak boleh cerita ikut, dan kita ikut sedap kita rasa cerita ni ada kaitan dengan kita cerita. Tak boleh, dia kena berpandukan tafsir lah. Kalaulah tidak ada penulisan, pasti ilmu-ilmu semua akan hilang di atas permukaan dunia ini. Dan tak ada kesan agama yang kita lihat di atas dunia ini kalau tak ada penulisan. Ini semua yang Allah Ta'ala ajar kepada manusia. Manusia menjadi baik, menjadi lebih hebat adalah kerana faktor penulisan dan juga pembacaan. Dan sesebuah bangsa, majunya dia, terkedepannya dia kerana membaca dan juga menulis, dan mundur sesebuah bangsa kerana dikebelakangkan ilmu dan juga penulisan. Ini semua adalah perkara biasa yang kita tahu. Maju, diri kita pun maju dengan sebab itu. Kita akan terkehadapan bila mana kita banyak membaca dan juga kita banyak menulis.
Oleh yang demikian, bermulanya dakwah Islam ni dengan targhib. Targhib apa? Targhib ni makna menggalakkan, motivate manusia supaya membaca, menulis dan menerangkan bahawasanya pembacaan ini adalah salah satu daripada tanda-tanda nikmat Allah Ta'ala kepada makhluk dia, rahmat Allah Ta'ala kepada makhluknya. Mukjizat Nabi SAW kita lihat. Nabi adalah bangsa Arab yang ummi, yang tak tahu menulis, tak tahu membaca. Tapi bila Quran dibacakan kepada Nabi, satu kitab yang ditulis kepada Nabi, pada ketika itu dia dapat mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada ilmu, daripada kegelapan kepada cahaya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Allah lah yang menghantar apa? Rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka, menghantar kepada bangsa ummi yang tak tahu baca menulis. Yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan juga membersihkan, tazkiyah mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ajar kepada mereka Quran, hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun dahulunya mereka sebelum ini berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan secara umum kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan banyaknya nikmat Allah kepada manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kepada manusia bil qalam, dengan pena ni banyak urusan yang manusia tidak mengetahui dengannya sebelum ini. Maka tak mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kepada kamu, wahai Nabi, mengajar kepada kamu menulis, al-qira'ah, membaca, dan banyak daripada ilmu-ilmu, supaya perkara ini akan memberi manfaat kepada umat kamu. Dalam satu asar, perkataan sahabat, disebutkan apa? Man amila bima alima, siapa yang beramal dengan satu perkara yang dia tahu, dia dengar malam ni, dia tahu, dia beramal, maka warasahullahu ilma ma lam yakun ya'lam, maka Allah Ta'ala akan mewarisikannya satu ilmu yang sebelum ni dia tak tahu. Allah Ta'ala akan beri satu kefahaman, satu ilmu yang baru yang sebelum ni dia tak tahu. Selepas cerita tentang ilmu, sudah pasti di sana manusia bila ada ilmu, dia akan rasa lain macam, gah dia lain macam. Manusia begitulah, bila ada ilmu banyak, bila ada duit banyak, bila ada harta banyak, maka dia rasa diri dia hebat. Itu perkara biasa. Maka Allah Ta'ala datangkan pada ayat berikutnya yang memberi sedikit gertakan kepada orang yang melampaui batas ni, terutama bila kekayaan datang mencurah-curah kepada dia. Kalla innal insana la yatgha, manusia dia akan rasa dah cukup, dah cukup apa yang dia ada, dengan sebab harta yang dia ada, pengaruh yang dia ada, kekuatan yang dia ada, itu sudah cukup. Dan ada di kalangan ulama tafsir menyatakan ayat ini sebenarnya kalla innal insana la yatgha, nak menyatakan urusan manusia ni sungguh pelik, kerana asalnya daripada hina, daripada yang sangat lemah, fakir, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba bila diberi nikmat, maka dia melampaui batas, melakukan maksiat, rasa takabur, dan berterusan dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Kebanyakan di kalangan ulama tafsir menyatakan al-insan di sini kalla innal insan, al-insan di sini adalah maksudnya siapa? Abu Jahal, Firaun kepada umat ini, ataupun yang seumpama dengan Abu Jahal, yang rasa diri dah cukup, tak perlu lagi nikmat Allah dan tak perlu lagi pertolongan daripada Allah. Orang yang seperti Abu Jahal juga mendapat ancaman yang sama, bukan sekadar Abu Jahal. Kemudian Allah Ta'ala datang ke ayat lepas dia, iaitu satu inzar, peringatan dengan siksaan di akhirat nanti. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya semua kamu akan dikembalikan kepada Allah, tidak kepada selain daripada Allah. Dan Allah Ta'ala akan menghisap setiap manusia, menghisap setiap kelakuan baik ataupun buruk yang manusia lakukan. Bagaimana harta yang diperolehi, daripada mana, ke mana dia belanjakan, berapa banyak dia kumpulkan, itu semua akan diperincikan satu persatu. Tuan-tuan, bila diperincikan, man husiba uzziba,
Siapa diperincikan satu persatu, maka itu satu azab. Bila tuan-tuan, bila mana contoh tuan-tuan buat satu buku lengkap, okey, sempurna, tapi bila diperincikan satu kesalahan demi satu kesalahan, maka dia akan jadi sukar, dia tak akan jadi sempurna. Begitu juga bila kita dia anggap, bila diperiksa kelemahan kita ni satu persatu di kehidupan dunia, pasti banyaklah, ratusan list kita boleh list kan, ini perangai kamu seperti ni, macam ni, macam ni. Begitulah di akhirat nanti, kalau dihisap satu persatu kita punya kelakuan, perangai kita di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat nanti, apa yang kita lakukan di kehidupan dunia, satu musibah yang amat besar. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Hatim bin Abdullah bin Mas'ud, manhuman la yashba'an. Dua perkara yang manusia sangat cinta, sangat suka, yang tidak akan ada titik noktahnya, tidak akan berakhir kecintaan dan kesukaan ini. Apa dia? Dan tak pernah rasa kenyang. Sahibul ilmi wa sahibid dunya, iaitu orang yang mencari ilmu dan juga orang yang mencari dunia. Orang yang mencari ilmu, semakin dia belajar, dia tak tahu, oh banyak lagi benda aku tak tahu, banyak lagi benda aku tak tahu. Semakin membaca, semakin belajar, banyak benda yang dia tak tahu. Betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan kenyang. Orang yang belajar ilmu, dia tak akan, oh aku dah habis satu kitab, dah habis lah, aku dah habis tafsir 30 juzuk Quran, dah cukup. Tuan-tuan, bila tafsir ni bukan satu, ratusan tafsir, ribuan tafsir tuan-tuan boleh baca. Bukan kata satu kitab tafsir sudah khatam, alhamdulillah dah habis, cukuplah, aku tak nak belajar lah. Banyak kita kena terokai ilmu-ilmu yang Allah ada, bukan setakat tafsir, apa hadis dan sebagainya. Dan satu lagi golongan manusia, iaitu manusia sahibud dunia, orang yang mencari dunia. Mencari dunia tak pernah kenyang, walaupun harta dah berbilion, tetap tak kenyang, dia nak cari lagi. Wala yastawiyan, tapi dua-dua ni, yang mencari ilmu, yang mencari dunia, mereka tak sama. Sebab mencari ilmu ni untuk mendapat, untuk menambahkan keredaan Allah. Adapun orang mencari dunia ni, dia makin melampau, makin kaya, makin nak buat dosa, makin rasa tamak, makin menghina manusia, dia lain. Melainkan orang yang mencari dunia tapi dalam masa yang sama mencari juga ilmu, maka dia akan dapat seimbangkan. Para Abdullah bin Mas'ud, kalau tak salah saya, dia menyatakan, dia membaca ayat ini, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia betul-betul melampaui batas, dia rasa diri dah cukup. Kemudian dia baca pada ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dia baca kepada orang lain. Satu ayat yang lain, hanya saja yang takut kepada Allah adalah di kalangan hamba-hambanya yang mempunyai ilmu, iaitu ulama-ulama. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikutnya, ayat keberapa? Ayat yang ke-9. Ara'aital ladzi yanha. Patut ke orang yang melarang? Melarang apa? Abdan idza shalla, melarang hamba, iaitu Muhammad, apabila dia nak melaksanakan solat. Ara'aita in kana 'alal huda. Adakah patut sekiranya dia berada di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, ataupun dia menyuruh kita terhadap perkara yang takwa, perkara baik. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Adakah patut sekiranya dia berdusta, dia berpaling daripada perintah Allah? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat? Ayat ke-15, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Tidak sekali-kali sekiranya dia tidak berhenti, Abu Jahal tak berhenti daripada apa, kesesatan dia, kekufuran dia, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan azab dia, tarik ubun-ubun dia. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun siapa? Ubun orang yang berdusta, yang melakukan kesalahan, iaitu Abu Jahal. Falyad'u nadiyah. Maka Allah Ta'ala cabar kepada Abu Jahal dan juga orang seumpama Abu Jahal, panggillah rakan-rakan kamu, rakan sekampung kamu, rakan-rakan
kongsi gelap kamu, siapa pun, sanad'u zabaniyah, Allah Ta'ala kata kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, janganlah kamu wahai Muhammad taat kepada orang seperti ini. Dia tak bagi kamu semayang aja. Wasjud waqtarib, dan sujudlah kepada Allah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat ini apa yang kita nak bincangkan. Asbabun nuzul. Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan Nabi SAW yusalli, Nabi selalu semayang dekat dengan Kaabah. Faja'ahu Abu Jahl fanahahu faanzalallah ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Apabila Abu Jahal datang, dia larang Nabi daripada melaksanakan solat. Dia larang Nabi daripada melaksanakan solat, maka Allah Ta'ala turun ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, sampailah ayat ka nasiyatin kadhibatin khati'ah, sampailah ayat tersebut. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan juga Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas, dia menyatakan Nabi SAW sembahyang. Kemudian Abu Jahal datang kepada Nabi. Abu Jahal kata, alam anhaka an hadza, tidakkah aku telah tegah kamu, larang kamu daripada melakukan solat ini? Maka fazajjarahu Nabi, maka Nabi SAW memberi satu ancaman kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkata, innaka la ta'lam ma biha nadin aksar minni, wahai Muhammad, berani kamu, tidakkah kamu tahu aku ini banyak pengaruh di sini berbanding kamu berani untuk menggertak aku. Maka Allah Ta'ala kata, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, panggillah kumpulan-kumpulan kamu wahai Abu Jahal, aku akan panggil malaikat zabaniyah. Itu antara ancaman. Ataupun satu lagi satu lagi kisah yang masyhur mengenai dengan Abu Jahal ini, kita boleh lihat dalam riwayat ada hadis menyatakan perkara ini. Sekejap. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibn al-Munzir, dan selain daripada mereka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Abu Hurairah kata, Abu Jahal berkata, hal yu'affir Muhammad wajhahu baina adhhurikum, wahai Muhammad, nak aku malukan muka kamu ni, aku nak malukan kamu di hadapan sahabat-sahabat aku sekalian. Maka dikatakan, na'am, ya. Maka Abu Jahal kata, wallat. Abu Jahal berkata, hal yu'affir Muhammadun wajhahu baina adhhurikum. Abu Jahal berkata kepada kawan-kawan dia, nak tak aku malukan Muhammad depan kamu semua? Maka dikatakan kepada Abu Jahal, ya, wahai Abu Jahal, buat apa yang kamu nak. Maka pada ketika itu Abu Jahal kata, wallati wal uzza, demi Lat dan juga Uzza, la in ra'aituhu yaf'al la ata'anna ala raqabatihi, sekiranya aku melihat Muhammad ini melakukan perkara ini, yang melaksanakan solat, aku akan pijak tengkok, pijak kepala, pijak leher dia. Wala u'affiranna wajhahu fit turab, aku akan lumur, taburkan tanah ni pada muka dia, tempekkan tanah pada muka dia. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang kelima yang kita bincangkan tadi, kalla innal insana la yatgha, ayat yang ke-6. Kemudian azan, okey.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah sayyidina Muhammadan wa sayyidina Muhammadin Kemudian bila mana Abu Jahal nak memalukan Nabi di hadapan sahabat-sahabat dia, bila Nabi semayang, dia kata nak pijak tengkok Nabi. Kemudian dia lihat Nabi ketika Nabi melaksanakan solat, dia nak pergi kat Nabi, tiba-tiba dia undur belakang. Dia pergi kat Nabi, dia undur belakang. Maka sahabat-sahabat balik, tadi cakap kencang sangat nak pijak tengkok Nabi, tiba-tiba dia undur belakang. Malaka ya Abul Hakam, wahai Abu Jahal, apa yang berlaku ni? Maka Abu Jahal kata, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan syadidan. Sungguhnya di antara aku, di antara Nabi ada satu parit yang dipenuhi dengan api yang sangat menggerunkan. Sebab itu aku undur ke belakang. Sekiranya Abu Jahal pergi juga, maka malaikat akan sambar dia. Malaikat zaman dia sambar dan akan terus campak ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang kita bincangkan daripada ayat pertama sehingga ayat yang sekarang ini kita sedang bincangkan. Kita lihat kesinambungan sikit kesinambungan ayat yang kita sebutkan sebelum ini dengan ayat sekarang ni. Sebab Allah Ta'ala ceritakan pada awal surah tentang kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah kepada manusia, dapat baca, dapat tulis, dapat ilmu. Kemudian Allah Ta'ala datang juga sebab-sebab yang manusia ni menjadi kufur, menjadi bongkak, sombong, takabur, kerana mereka lupa nikmat Allah, mereka tak bersyukur kepada Allah. Itu punca dia. Kemudian Allah Ta'ala datangkan ayat yang berikut lepas itu, iaitu gambaran-gambaran manusia yang melampau. Tak bagi orang melaksanakan solat, kemudian tak suruh perkara ma'ruf, tak suruh perkara taqwa. Dan akhir sekali Allah Ta'ala kata mereka ini layak untuk mendapat azab yang sangat keras. Dan disudahi surah yang kita bincangkan, surah Al-Alaq pada malam ini, iaitu diperintahkan kepada Nabi supaya jangan tunduk terhadap perkataan mereka, suruhan mereka, dan hendaklah kamu fokus patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan solat. Kita lihat diriwayatkan untuk menutup majlis kita pada malam ini, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia melihat orang yang sedang melihat di musalla ada beberapa kaum yang sedang melaksanakan solat sebelum daripada solat hari raya didirikan. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al dhalik. Aku tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Apa maksudnya? Nabi tak pernah sembahyang Nabi tak sembahyang sunat sebelum sembahyang sunat raya. Sebelum sembahyang raya Nabi tak sembahyang sunat. Itu maksud dia. Faqila lahu ala tanhahum, ditanyakan kepada Sayyidina Ali, kamu larang mereka ke apa? Sayyidina Ali kata, akhsha an adkhul tahta qawlihi ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Sayyidina Ali kata, aku khawatir, takut kalau aku larang, aku termasuk dalam ayat yang kita bincangkan ni, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
iaitu adakah patut seseorang itu melarang seorang manusia untuk mendirikan solat? Falam yusarrih bin nahyi, maka dia Saidina Ali tidak menjawab dengan jawapan yang jelas tentang dia melarang seorang manusia untuk melaksanakan solat sunat sebelum solat sunat raya dilaksanakan. Abu Hanifah rahimahullahu taala dia berpegang atau dia mengambil daripada kisah ini, hadzal adabul jamil, ini adalah adab yang cukup cantik, ketika mana Abu Yusuf pernah berkata, pernah bertanya kepada gurunya Abu Hanifah. Abu Yusuf kata apa? Qadi Abu Yusuf, ayaqulul musalli hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Abu Yusuf berkata, adakah orang yang sembahyang ketika bangun daripada rukuk, mana ketika yang i'tidal, dia menyatakan Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli? Maka apa jawapan daripada Abu Hanifah? Abu Hanifah tak kata tak boleh baca, sebab itu zikir. Apa jawapan dia? Dia kata Rabbana lakal hamdu wa yasjud wa lam yusarrih bin nahyi 'anid du'a. Dia kata bacalah Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal dan kemudian sujud, dan Abu Hanifah tidak menyatakan secara sharih, secara jelas tentang larangan untuk berdoa pada ketika itu. Apa yang kita boleh mengambil pengiktibaran daripada kisah ini? Dalam ayat ini secara umum, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, kita larang orang sembahyang, takut kita termasuk dalam ayat ini. Sayyidina Ali sendiri ketika mana ditanya kepada, kamu tak bagi ke orang sembahyang sebelum sembahyang raya, Sayyidina Ali tak berani nak jawab. Dia takut termasuk dalam ayat ini. Cuma Sayyidina Ali kata, menyatakan perkara tersebut bukan sunnah. Abu Hanifah pun mengambil daripada mengambil ibrah daripada kisah ini satu adab yang cukup cantik, ketika mana dia anak muridnya Abu Yusuf bertanya kepada Abu Hanifah, ketika mana seseorang itu bangun daripada rukuk, ketika yang i'tidal, dia baca Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, dia berdoa, wahai Allah ampunkan dosa aku, Allahumma ghafirli. Itu bukan tempat doa. Tempat doa sujud ataupun paling kurang rukuk. I'tidal bukan untuk kita berdoa, i'tidal. Maka pada ketika itu Abu Hanifah tak nak melarang berdoa dalam solat ini, tapi cuma Abu Hanifah menyatakan pada ketika itu bacalah Rabbana lakal hamdu, tapi tak menyatakan secara jelas dia melarang berdoa pada ketika i'tidal. Ini menunjukkan bagaimana mereka ini ketika mana nak melarang satu perkara ni, perkara ibadat, tapi tak kena tempat, tapi mereka tak berani nak menyatakan secara jelas. Sebenarnya semayang, sebab Nabi SAW menjadi imam semayang sunat akhir raya. Bila Nabi semayang sunat akhir raya, Nabi datang lewatlah sebab Nabi jadi imam. Kemudian Nabi tak semayang sunat. Sebelum semayang raya tak semayang sunat, selepas semayang raya pun tak semayang sunat. Ini menunjukkan tak ada semayang sunat sebelum tu. Bukan satu sunnah. Tapi kalau nak buatlah, bukanlah satu larangan, cuma dia adalah satu, bukan satu sunnah. Tuan-tuan kan waktu tu boleh sembahyang duha. Mana sembahyang duha? Dan tempat berdoa yang sepatutnya di mana? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang sepatutnya berdoa inilah tempat ketika sujud. Dan Nabi SAW menyatakan, amma ruku' fa'azimu fihi rabb. Bila kamu rukuk, besarkan Tuhan kamu. Fa'azimu subhana rabbiyal azim. Fa'azimu, besarkan Tuhan kamu. Wa amma sujud, apabila sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah doa, fa innahu qimnun, kerana dia adalah yang selayaknya untuk an yustajab lakum, untuk dimustajabkan doa kamu. Diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala ketika dia sujud, maka perbanyakkan doa ketika sujud. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu